Pada awal abad pertama Masihi, Empayar Rom berdiri megah menguasai wilayah yang sangat luas. Namun, ada satu wilayah yang enggan tunduk iaitu Germania, kawasan yang dihuni suku-suku yang degil. Di sinilah muncul seorang lelaki yang dibesarkan oleh Rom, dilatih sebagai perwira, tetapi akhirnya menjadi pengkhianat terbesar mereka. Namanya Arminius, lelaki yang memusnahkan 3 legion Rom dan selamanya dikenang sebagai wira hutan Teutoburg. Selepas Julius Caesar menawang Gaul pada abad pertama sebelum Masihi, wilayah Celtic terbahagi kepada dua. Satu di bawah jajahan Rom, manakala selebihnya di bawah kekuasaan puak-puak Germani yang bebas dengan sungai Rhine sebagai sempadan. Pada zaman Maharaja Augustus, seorang governor bernama Publius Quintilius Varus dilantik untuk mentadbir kawasan baru ini. Varus tiba dengan 3 legion, iaitu kira-kira 20 hingga 25,000 askar terlatih. Misinya jelas, iaitu untuk mengutip cukai, menyebarkan budaya dan menguasakan undang-undang Rom. Namun, cara Varus mentadbir terlalu keras dan terburu-buru. Puak-puak Germani yang selama ini hidup bebas mula rasa terhina. Mereka menolak sistem cukai Rom, enggan tunduk kepada undang-undang asing dan menentang proses romanisasi. Ketegangan ini akhirnya mencetuskan pemberontakan yang dipimpin oleh seorang wira yang ironinya dilatih oleh Rom sendiri. Wira berkenaan bernama Hermann the Cheruscan atau Arminius. Lahir sekitar tahun 18 sebelum Masihi, Arminius adalah anak kepada seorang ketua puak Cheruski. Mengikut amalan Rom, anak-anak bangsawan puak Germani sering diambil sebagai tawanan politik untuk memastikan kesetiaan keluarga mereka. Maka Arminius dan adiknya Flavus dihantar ke Rom. Di sana, Arminius menerima latihan ketenteraan yang menyeluruh. Beliau bukan sahaja belajar taktik perang Rom, malah fasih berbahasa Latin dan memahami undang-undang serta budaya Rom. Keberanian dan kecerdasannya membuatkan Rom mengiktirafnya sebagai sebahagian daripada mereka. Arminius dianugerahkan kewarganegaraan Rom dan dinaikkan pangkat sebagai Eques, iaitu Ksatria Rom. Dia menjadi simbol kejayaan Rom dalam menundukkan pemimpin masa depan Germani. Tetapi, tiada siapa yang sedar bahawa ilmu yang diperolehinya daripada Rom suatu hari nanti akan digunakan untuk menjatuhkan Rom sendiri. Beberapa tahun kemudian, Arminius pulang ke tanah air. Di sana, dia menyaksikan betapa kejamnya Varus mentadbir Germania. Dasar Varus yang menekan puak Germani dan mengenakan cukai yang tinggi dianggap sebagai penghinaan yang besar. Walaupun masih berkhidmat sebagai pegawai dalam tentera Rom, kesetiaan Arminius mula berbelah bahagi. Dia memilih untuk berpihak kepada bangsanya. Secara senyap-senyap, Arminius merancang satu konspirasi besar. Dengan kedudukannya, dia mempunyai akses penuh kepada rahsia tentera Rom. Dia tahu strategi, kelemahan dan cara musuhnya berfikir. Dia mula memujuk ketua-ketua puak yang lain untuk bersatu. Apa yang Rom lihat sebagai sekutu yang setia sebenarnya sedang merancang pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Musim panas tahun 9 Masihi. Di tengah belantara Germania, Arminius memulakan rancangannya. Dia dengan licik menyebarkan berita palsu kepada Varus bahawa berlaku pemberontakan di sebuah kawasan pedalaman Germania. Varus yang terlalu yakin dengan kesetiaan Arminius mempercayainya walaupun telah diberi amaran oleh Segestes, seorang ketua puak Germani lain yang setia kepada Rom. Tanpa berfikir panjang, Varus mengarahkan 3 legionnya untuk bergerak menuju ke dalam perangkap yang telah disusun rapi. Perarakan mereka bermula dari Sungai Weser, merentasi hutan dan tanah tinggi yang lembap. Hari pertama nampak tenang, namun inilah ketenangan sebelum ribut. Arminius memohon izin meninggalkan barisan dengan alasan mahu memanggil sekutu Germani lain untuk membantu Rom. Varus bersetuju, tidak tahu bahawa dia telah melakukan kesilapan terbesar. Menurut catatan sejarawan Cassius Dio, pada hari kedua, barisan panjang Legion Rom memasuki laluan sempit di antara Bukit Kalkris dan sebuah paya besar. Di sinilah nasib mereka ditentukan. Hujan lebat turun tanpa henti.
Tanah menjadi lumpur pekat sehingga kereta bekalan tersekat dan pokok-pokok rimba yang tumbuh rapat menghalang pergerakan serta formasi mereka. Dengan tiba-tiba, dari celahan kabus dan pepohon tebal di atas bukit, ribuan pejuang Germani muncul bagaikan bayang-bayang maut. Mereka melaungkan jeritan perang yang menggoncangkan hutan, lalu melancarkan serangan mengejut dari setiap arah. Hujan lembing dan anak panah menghujani askar Rom tanpa henti. Legion-legion Rom cuba membentuk formasi Testuro, formasi perisai yang terkenal dengan kekebalan di medan perang. Namun, jalan yang sempit, berlumpur dan dipenuhi pokok membuatkan mereka gagal menyusunnya dengan sempurna. Kekacauan mula melanda, jeritan, dentuman besi dan raungan kuda bergema di antara pohon-pohon tinggi. Ribuan askar Rom tewas pada waktu itu. Mayat bergelimpangan, sementara senjata mereka berselarakan di tanah berlumpur. Malamnya, saki-baki tentera Rom yang terselamat cuba berundur dengan harapan dapat keluar dari hutan maut itu. Namun, ketika fajar menyingsing, malapetaka menimpa lagi. Mereka diserah hendak buat kali kedua. Kali ini, tiada ruang untuk melarikan diri. Dalam kekacauan yang tidak berkesudahan itu, Komando Varus mula menyedari sesuatu yang amat pahit untuk ditelan, iaitu pengkhianatan. Lelaki yang selama ini dipercayainya dan dianggap sekutu setia, rupa-rupanya telah merancang segalanya. Arminius menggunakan kepercayaannya untuk memerangkap seluruh pasukan Rom di dalam hutan Teutoburg. Jalan yang mereka lalui kononnya menuju ke kawasan pemberontakan sebenarnya hanyalah perangkap maut yang disediakan rapi oleh suku-suku Germani yang bersatu di bawah panji Arminius. Varus berasa hancur. Dia menyaksikan sendiri tenteranya dibunuh satu demi satu tanpa mampu memberi arahan yang berkesan. Hujan mula turun, tanah menjadi lecak dan semangat legion-legion Rom semakin pudar. Dalam kekecewaan itu, Varus tahu bahawa tiada lagi harapan untuk menang maupun melarikan diri. Daripada ditangkap hidup-hidup dan dihina, Varus dan para pegawai tertinggi tentera akhirnya memilih untuk menamatkan nyawa mereka sendiri. Detik itu menjadi simbol kejatuhan maruah Rom, sebuah empayar yang selama ini dianggap tidak terkalahkan. Dalam tempoh 4 hari yang mengerikan itu, hampir 20,000 tentera Rom musnah sama sekali. Hutan Teutoburg menjadi kubur mereka. Panji-panji suci Rom, Achille, lambang kehormatan legion, dirampas dan dihina oleh pejuang Germani. Bagi empayar Rom yang selama ini menganggap dirinya tidak terkalahkan, ini adalah tamparan paling memalukan dalam sejarah mereka. Di kota Rom, berita itu membawa duka yang mendalam. Maharaja Augustus begitu terkesan hingga berbulan-bulan tidak memotong rambut dan janggutnya, tanda berkabung bagi ribuan tenteranya yang tidak akan kembali. Namun, kemenangan tidak menjamin kedamaian. Beberapa tahun selepas pertempuran Teutoburg, empayar Rom tidak berdiam diri. Di bawah pimpinan Jeneral Germanicus, anak saudara kepada Maharaja Tiberius, Rom melancarkan siri kempen balas dendam ke tanah Germania. Hutan yang pernah menjadi saksi kejatuhan Varus kini kembali bergema dengan dentuman senjata. Germanicus berjaya menewaskan beberapa puak dan merampas semula sebahagian panji-panji suci Achille yang pernah dirampas. Namun, meskipun Rom menang dalam beberapa pertempuran, mereka gagal menundukkan Germania sepenuhnya. Tanah itu terlalu liar, terlalu luas dan semangat juang suku-suku di sana tidak pernah padam. Di pihak Arminius pula, pengaruhnya semakin goyah. Dari wira yang disanjung, dia mula dipandang dengan curiga. Ada ketua puak yang menuduhnya mahu menjadi raja, sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kebebasan mereka. Ironinya, lelaki yang pernah menyatukan bangsa Germani penentang kuasa besar dunia akhirnya tumbang kerana perpecahan kaumnya sendiri. Pada tahun 21 Masihi, Arminius dibunuh dalam satu konspirasi oleh bangsanya sendiri. Tiada istana, tiada makam megah, hanya legenda yang terus hidup dalam bisikan hutan yang pernah menjadi saksi kebangkitannya. Berabad-abad telah berlalu sejak gema perang di hutan Teutoburg lenyap ditelan masa. Namun, nama Arminius tetap hidup dalam sejarah. Bukan sekadar sebagai pahlawan, tetapi sebagai lambang kebebasan dan keberanian bangsa Germani. Pada abad ke-19, ketika Jerman mula menyatukan negaranya di bawah satu panji, nama Arminius kembali disebut dengan penuh kebanggaan. Bagi mereka, Arminius bukan sekadar wira purba, tetapi simbol penyatuan dan semangat kemerdekaan. Di puncak bukit berhampiran bandar Detmold,
berdiri megah Tugu Hermas Dekmal setinggi lebih 50 meter siap dibina pada tahun 1875. Di sanalah Arminius atau Hermann, sebagaimana dia dikenali dalam bahasa Jerman, diabadikan dalam bentuk patung gangsa memegang pedang terhunus ke langit. Pedang itu bukan sekadar senjata, tetapi lambang kebangkitan bangsa Germanik menentang penindasan. Hari ini, tugu itu menjadi tempat ziarah dan kebanggaan rakyat Jerman. Ia mengingatkan dunia bahawa kekuatan sejati tidak hanya datang daripada bilangan tentera atau kehebatan senjata, tetapi daripada semangat yang tidak pernah tunduk. Dan di balik kabus hutan yang dahulu menjadi saksi, legenda Arminius terus berbisik. Kisah tentang seorang lelaki yang berani mencabar empayar paling berkuasa di dunia, dan dalam keberaniannya, dia mengubah perjalanan sejarah bangsanya untuk selama-lamanya.